Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji itu adalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, kita mohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon perlindungan Allah daripada sebarang kejelekan diri kita, min sayyiati a'malina, dan daripada keburukan tingkah laku kita. Man yahdihillah, siapa yang Allah bagi petunjuk, fala mudhillalahu, tak ada siapa yang boleh menyesatkan. Wa man yudlilhu, siapa yang Allah bagi petunjuk, fala hadiyalah, maka tak akan ada petunjuk baginya. Siapa yang Allah sesatkan, man yudlil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi, kita juga bersaksi, wa nasyhadu, tiada yang layak disembah melainkan Allah, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan juga utusan-Nya. Fa inna asdaqal hadithi, dan hakikatnya sebenar-benar kata, sebenar-benar kalam itu, bicara itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa ahsanal huda, dan sebaik-baik petunjuk pula huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul umur, dan seburuk-buruk urusan, muhdatsatuha, adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang diada-adakan itu dinilai sebagai bid'ah, dan setiap bid'ah itu akan berakhir di dalam neraka, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, Maha suci Engkau wahai Allah, tak ada ilmu bagi kami, kita tak ada apa-apa ilmu melainkan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Innaka antal alimul hakim, Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ramadan dah jauh, Syawal sikit lagi tinggal nak habis. Dan biasa ulama-ulama bincang, Ibn Rajab pun ada sebut, antara tanda amalan-amalan diterima apabila ia disusuli dengan amalan. Kita pun habis je Ramadan, raya-raya, lepaklah kat masjid, tunggu maghrib, tunggu isyak. Okey kot, orang pergi beraya sibuk, mungkin tu kurang sikit. Tunggu seminggu, sama je kurang. Tunggu 2 minggu, betul-betul kurang ni. Macam bukan perkara yang baru, mungkin semua orang dapat rasa beza suasana tu. Tapi takkan kita pula nak putus asa kata Allah tak terima ke amalan kita sebab kekurangan kita. Memang kita cakap banyaklah alasan kan, musafir, kenduri banyak, dah kecoh pula kan, sunat kahwin bulan Syawal. Semua nak buat kenduri bulan Syawal. Okey, dan jadi kesibukan-kesibukan yang pelbagai itu menyebabkan kita perlu muhasabah kembali. Adakah kita masih merealisasikan pengabdian kepada Tuhan sebagaimana kita di dalam Ramadan? Atau kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan kita berserah sahaja kepada apa saja ujian Allah nak bagi. Aku nak buat macam mana, iman aku dah jadi lemah luar Ramadan. Aku nak buat macam mana, setan dah lepas. Okay, demi alasan yang kita lepaskan, yang kita luahkan, ataupun boleh jadi kita simpan je dalam diri kita dan kita pun pasrah. Jadi usaha nak mengaji susah, usaha nak berjemaah ke masjid jadi susah, nak ajak orang pun bersalah. Kalau dah beraya berkumpul tu pun, jom solat berjemaah, tak ada orang cakap tiba-tiba macam tu. Tengah makan diajak solat berjemaah, sakit hati. Cabaran lah. Apatah lagi kita dah terbiasa dengan budaya untuk menjadikan raya tu sebulan. Okay.
Saya rasa bukan sebulan lagi dah. Ramai yang lajak sampai bulan depan ni. Ada lagi tu tempat-tempat yang cakap, okey ni kita punya majlis sambutan hari raya. Okey, tapi dia dah bulan Zulkaidah. Okey. Dan jadi ni adalah siri ujian yang Allah akan terus berikan kepada kita. Dan Allah bagi peluang untuk saya, dan saya harap ini juga peluang untuk semua yang hadir. Maknanya peringatan diberikan untuk kita ingat balik bahawa kita kat sini bukan untuk menyambut semua benda ni, tapi kita di sini adalah untuk bersiap. Dan kita perlu bersiap menggunakan bahan-bahan yang Allah dah sediakan, amalan-amalan yang Allah dah ajarkan dan tunjukkan, dan bukan benda-benda yang baru dan kita tak tahu belaka semuanya. Tapi tak nak Allah kena hantarkan orang demi orang, kawan demi kawan, ustaz demi ustaz untuk ingat dan ingatkan lagi. Okey. Unik kita ni dalam keadaan kita tahu benda-benda ni perlu diingatkan, dan kita ingat, banyak keadaan kita ingat tapi perlu kepada orang ingatkan. Kena ada orang datang juga bagi tahu. Kalau tak, kita akan rasa macam tak apa kot, sikit je, sekali-sekala je. Tak perasan minggu lepas pun dia guna alasan tu juga. Esok pun dia guna alasan tu juga. Tak apa, sikit je. Tak apa, sikit je. Sikit je. Berterusan lah sampai Ramadan tahun depan. Quran tinggal, solat jemaah tinggal, dan macam-macam lagi yang ditinggalkan. Jadi macam itulah kita dengan apa yang kita cuba buat ni. Ini pun kita boleh katakan Allah pilihlah juga, datanglah juga antara maghrib dengan isyak. Adalah benda yang dibaca, adalah benda yang kita dengar, yang barangkali kalau kita pilih tak datang, kalau duduk rumah buat apa? Makan. Tadi lepas maghrib dah makan dah, sama lagi makanan lepas maghrib. Tak borak dengan bini, dengan anak. Okay. Macam-macam boleh jadi, yang mana kalau Allah nak, ia manfaat, dan barangkali sebaliknya. Okay. Al-Imam An-Nawawi, keluar bunyi pula. Kejut. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab yang kita sedang bacakan ni, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Okey, tentang adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran. Okey, dan bab yang pertama sedang kita baca. Kita baca, Imam Nawawi letakkan berapa ayat Quran dan hadis-hadis tentang kelebihan membaca Al-Quran. Aku tahu dah, kita semua tahu dah kelebihan baca Quran banyak. Ustaz-ustaz pun nak cerita. Tapi macam kita sebut tadi, pengulangan ini perlu. Ulang ni perlu. Kalau sampai hafal mata Arab ni bagus sangat lah. Susahlah sikit kot. Tapi paling tidak, aku dengar dah hadis tu. Pernah dengar Nabi pesan benda tu. Tapi bila kita mengulang, maka kita tahu bahawa ini sesuatu yang penting. Bukan ini sesuatu yang membosankan. Riwayat seterusnya, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Abu Umamah. Okay, riwayat ni riwayat Bukhari dan Muslim. Disebut, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana. Dia dengar Nabi SAW pesan. Nabi SAW bagi pesanan, bagi nasihat, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Okay, dan dia gunakan lafaz tu untuk jamak. Iqra'u antum jami'an. Kalian semua bacalah Al-Quran. Kenapa dipesan oleh Nabi supaya bacalah Al-Quran? Seiring dengan apa yang Allah sendiri pesan kepada dia, yang secara tak langsung jadi pesanan pada kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah bagi tahu suruh baca, Nabi pun pesan suruh baca. Okey. Tak ada cara lain lah hidup ni. Memang banyak benda nak kena baca. Tapi kita dan baca WhatsApp. Tak ada baca yang ni. Sebab yang ni panjang, WhatsAppnya pendek-pendek. Boleh skip potong-potong kan. Tapi hakikatnya agama tak jadikan kita ni kerja fokus potong-potong. Baca perlu satu-satu. Baca perlu jelas, baca perlu memahami. Sebab tu Allah bila Nabi sebutkan iqra'ul Quran,
Penuhi hak-haknya, bukan sekadar baca, hanya baca. Kita tahu, kita dah biasa dah. Okay, dengan membaca yang tak ada makna. Maknanya membaca kita tu, yang baca je lah. Baca. Habis baca, Alhamdulillah 1 juz. Alhamdulillah dah 2 juz. Okay, adalah pencapaian tu. Tapi selepas tu, apa yang kita bawa balik daripada hasil apa yang kita baca? Apa yang kita boleh pesankan pada anak kita, isteri kita, keluarga kita tentang apa yang kita dah baca? Apa yang terzahirkan pada tingkah laku kita, kepada keyakinan kita hasil daripada apa yang kita baca? Kalau tak ada, masih kekurangan daripada apa yang perlu, apa yang diperintahkan untuk baca. Sebab tu bila Nabi sebutkan para sahabat dipanggil qurra', bukan isu mereka sekadar baca, tapi diorang baca, hafal, faham, amal. Okey, macam mana nak buat semua benda tu banyak sangat? Memanglah banyak, tapi ianya proses yang kita perlu lalu. Dan adakah kita tak beramal langsung dengan Quran selama ni? Tak pernah beramal dengan Quran ke? Penat-penat solat tadi tu tak beramal dengan Quran. Solat tu kan Quran suruh, Quran sebut. Puasa tu kan Quran sebut. Tak adalah maksudnya kita tak pernah praktis apa yang Quran suruh. Banyak yang Quran suruh, kita sedang amalkan dan laksanakan. Sama ada kita sedar ataupun tak. Isunya sekarang ni kita teruskan proses itu dengan pelbagai mesej-mesej Al-Quran yang lain, selain daripada kewajipan ibadah. Antara yang best tentang Quran ni yang maknanya jarang nak diberikan perhatian, iaitu Quran membentuk cara fikir. Quran membentuk cara fikir. Baca-baca cerita ni, betul lah. Bila Nabi ni buat perbuatan ni, mesti dia macam ni. Bila Nabi ni buat perbuatan ni, mesti macam ni. Nabi ni buat perbuatan ni, mesti dia buat macam tu. Okay, antara contoh yang saya sangat terkesan, apabila melihat kisah-kisah Nabi contohnya, banyak kali keadaan-keadaan Nabi Adam ke, Nabi Musa ke, Nabi-Nabi lain, bila mereka tersilap melakukan sesuatu, diorang akan salahkan syaitan. Tapi lepas tu diorang akan cakap, Tuhanku ampunkan aku. Okey. Nabi Adam, yang buat dia makan tu syaitan. Tapi lepas tu dia bercakap, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Musa terbunuh orang fawakazahu Musa faqada alaihi. Lepas tu cakap hadza min amali syaitani, perbuatan syaitan. Tapi tu lepas tu dia berkata faghfirli ya Allah. Minta doa pada Allah, ampunkan aku. Salahkan syaitan, dalam masa sama tak lari dari tanggungjawab sebab kita yang ikut syaitan. Nabi-Nabi pun memohon keampunan di atas kesalahan walaupun dah salahkan syaitan, sebab memang mereka punca. Jadi saya memikirkan tak kecil rupanya, bukan suatu yang remeh bila Allah pesan innahu aduwwum mubin, syaitan itu musuh yang jelas. Dan Allah tunjukkan banyak bibit-bibit dengan syaitan itu yang menyebabkan kita rasa permusuhan syaitan ni bukan benda yang simple lah. Kalau tak adalah Nabi suruh masuk tandas pun doa, keluar masuk rumah pun doa, makan pun doa, semuanya nak elak apa-apa beri manfaat pada syaitan. Boleh jadi satu sesi saja tentang kelas pasal syaitan, ya. Minta Ustaz Abdullah Bukhari bawa buku dia pasal ayat-ayat syaitan tu. Jadi bayangkan, maknanya dia membentuk gaya fikir. Itu Quran. Tapi kalau Quran kita sekadar maknanya itu demi itu juga, dia tak menyebabkan kita melangkah ke satu dimensi yang baru, kita tak ke mana. Sebab Quran tu lautan. Habis duk main pergi pantai, duk tepi je kan. Sampai kesudah kita tak ke mana. Ada orang dia tak rasa, tak cukup lah pergi tepi, main tengah sikit lah. Pakailah pelan, pakailah alat-alat. Belajarlah berenang. Takkanlah kat atas je, kita masuk lah berenang, ambil lah lesen diving, pergi pulau-pulau ke apa, tengok penyu ke apa. So, dia pergi kepada peringkat-peringkat seterusnya. Sebab apa? Dia nak cabar diri dia, dalam masa yang sama dia tahu ada banyak yang perlu digali, perlu difahami. Sebab ni kan hudan linnas, ni kan petunjuk. Quran ni kan petunjuk. Dan kita kalau pergi mana-mana sesat, kita duk buka Google Map mengawis. Kenapa dalam kehidupan ni banyak benda yang kita tersesat, kita tak buka Al-Quran?
Kita buka Al-Quran pun part-part yang tu juga. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bacalah Al-Quran. Hasil daripada memenuhi Al-Quran, memenuhi hak-hak Al-Quran itu apa yang akan berlaku? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nanti ke akhirat Al-Quran pula datang kepada kita, bagi tahu ke Allah, ya Allah, dia baca aku, dia penuhi hak-hak aku, dia faham apa yang aku sebut. Aku recommend dia masuk syurga. Tak terbayang kita dalam masa tu tengah berpeluh-peluh macam tak tahu apa nasib kita. Tiba-tiba Quran datang backup. Quran yang datang backup. Nabi sebut dalam riwayat lain spesifik terhadap surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Zahrawani Nabi sebut. Datang dalam bentuk awan, gumpalan awan. 2 gumpalan awan datang. Dan menjadi peguam bela kepada orang yang membaca dan memahami. Ni Al-Quran. 2 surah tu pun sakit juga nak faham semua benda. Maknanya susah, maknanya sulit. Dan kesulitan, kesusahan itulah yang memberi makna dalam kehidupan kita bila kita dapat faham. Ini satu nikmat. Riwayat seterusnya. Okey, faham jelas hadis tadi. Saya bagi ringkas sebab hadis banyak Imam Nawawi letak dan kita nak nampakkan gambaran umum seperti mana Imam Nawawi sampaikan. Imam Nawawi letak hadis yang seterusnya. Riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnatain. Hasad hanya berlaku dalam 2 keadaan. Iaitu hasad yang dibenarkan. Hasad biasa kita dengar baik ke? Biasa kita dengar perkataan hasad baik? Tak kan? Negatif, buruk. Okey. Dan biasanya kita cakap macam tu dekat siapa? Dekat orang yang? Orang kita tak suka. Dia cakap. Maknanya biasa kalau gaduh dengan orang cakap, dia ni hasad dengan aku ni. Okey, macam ni lah orang Melayu. Hasad sama sendiri, tak suka bisnes apa. Tak ada apa, pasal dia buat salah. Dia kata orang lain pasal hasad pula. Tapi asalnya kita katakan, maknanya hasad kait dengan perkataan lain, dengki. Dengki, cemburu dan seumpamanya. Cuma dalam agama, kalau dari sudut yang negatif, hasad tu bermaksud tamanni zawalin ni'mati an sahibiha. Mengharapkan nikmat yang orang dapat hilang. Ada orang dapat nikmat, lepas tu macam kita tak selesa. Okey. Tiba-tiba nikmat yang dia dapat tu hilang, Allah tarik ke apa, kita macam kita tak tunjuk muka, dalam ni senyum. Dalam ni senyum lebar. Itulah kau sombong. Tak cakap direct juga. Semua kat dalam. Begitu yang tahu. Kita sendiri tahu. Okey, kita sendiri tahu. Walaupun kita tak cakap, aku tak hasad kat dia pun. Tapi dah dia tak jaga barang dia. Dah dia macam tu, dia macam ni. Kita yang sebenarnya kita tahu sendiri, kita rasa selesa dan seronok bila benda yang nikmat yang dia dapat tu tak ada dah. Okey. Maknanya kalau ditarik tak ada, kita tak selesa. Kalau selagi dia ada benda tu, kita tak selesa. Kita rasa macam itu bukan untuk dia sepatutnya, untuk kita. Dan macam-macam lagi. Okey. Ada yang mengatakan secara umum maknanya orang dapat nikmat, kita tak selesa. Susah benda macam ni. Okay. Sebab hakikat kita berbeza-beza. Mana Allah bagi orang tu kita dapat, orang dapat, kita tak dapat. Okay. Sampai Allah sebut wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Jadi kan sebahagian kalian kepada sebahagian lain sebagai fitnah, ujian. Okay. Ada orang kat atas, ada orang kat bawah. Kenapa Allah buat semua benda ni? Memang semuanya ujian. Jadi tujuan ujian adalah untuk kita memberikan respon. Kalau ia nikmat, syukur. Kalau dia ni musibah, sabar. Tak ada lain. Okay? Bersabar dengan kekurangan. Dan apa-apa saja kelebihan yang Allah beri kepada orang lain untuk menghilangkan hasad, kita doakan kebaikan kepada orang tu. Kalau kita takut. Maknanya kalau kita rasa macam, tak kena ni, aku tak patut rasa macam ni. Semoga Allah berkati nikmat yang Allah bagi pada dia. Allah tambah lagi kebaikan untuk dia dan seumpamanya. Dan kita tahu Nabi SAW sebut juga dalam riwayat yang lain, siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya bidhahri ghaibi, maknanya di sebaliknya,
fa yakulul malaikatu atau fa yakulul malaku wa anta mislu dhalik. Dan kau juga dapat benda yang sama. Okey. Wa anta bimisli. Maknanya tak ada kerugian pun kita doakan kebaikan untuk orang yang kita sebelum ni tak selesa sebab dia dapat apa nikmat. Kita doakan dapat lagi keberkatan dan apa semua. Semoga dia beri petunjuk dan seumpamanya. Kita dapat benda yang sama, doa malaikat aminkan. Okey, malaikat aminkan. Okey, ni Nabi mulakan dengan menyebutkan hasad tak berlaku kecuali pada dua keadaan. Jadi hasad kat sini yang dibenarkan adalah sebaliknya. Nama lainnya ghibtah. Nama lainnya ghibtah. Ghibtah. Apakah hasad kat sini yang dimaksudkan? Hasad yang mahmudah. Hasad yang mahmud. Ataupun dipanggil hasad yang bersifat majazi. Dia bukan hakiki. Majazi. Iaitu mengharapkan untuk jadi dan mempunyai kebaikan dan kelebihan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Maknanya dia ni baik, ada kebaikan. Tentu dia hafal Quran. Aku pun nak hafal Quran jugalah. Itu ingin betul nak hafal Quran macam dia. Maknanya rasa ghibtah, maknanya nak macam dia. Dalam keadaan kita tak mengharapkan dia hilang hafalan Quran dia, tak. Okay. So yang itu dibenarkan. Dan sebab tu disebutkan dua ni. Dua perkara keadaan yang ada pada orang, kita boleh rasa macam cemburu tapi bukan nak hilang daripada orang tersebut. Apa dia? Rajulun, yang pertama. Dua keadaan orang yang boleh kita rasa cemburu pada dia. Rajulun atahullahul Qur'ana. Berkaitan Quranan. Orang yang Allah beri kepadanya Al-Quran, kefahaman, kemampuan membaca dengan baik. Kita dapat membaca tafsir, dapat mentadabbur, dapat mengamalkan. Kita nampak hidupnya sentiasa berlegar dengan Al-Quran. Kita boleh cemburu pada dia. Fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia melaksanakannya, mempraktikkannya, membacanya siang dan malam. Okay, orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, dan ini berkait dengan kitab yang kita baca. Hamalatul Quran, mereka yang menanggung dan sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini kita boleh rasa cemburu dengan tujuan nak jadi macam dia. Walaupun sampai ke sudah kita tak jadi macam dia. Okey. Dah kita pergi cemburu orang hafal 30 juz. Kita nak ada surah yang 1-2 ni pun masih struggle nak hafal. Okey. So nak dengan orang 30 juz, susahlah kan, barangkali tak tahu. Tapi kalau Allah bagi tiba-tiba kemampuan peluang dan seumpamanya, barangkali boleh. Tapi poin dia nak bagi tahu kita jelas dengan orang tersebut, cemburu dengan orang tersebut, nak jadi macam dia, maka itu adalah kebaikan. Okey, maka itu adalah kebaikan. Ada ganjaran tak padanya? Ada. Okey. Dengan syarat kita juga usaha sekadar kemampuan kita, ataupun kita dikatakan bukan sekadar kemampuan, seoptimum mungkin, semampu mungkin untuk jadi seperti dia. Kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, orang yang Allah bagi kepada dia harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia infakkan malam dan siang. Okey, pada segala bentuk kebaikan. Dia part yang Allah yang menyebabkan kita boleh jealous pada dia ni adalah apa yang dia buat dan dia dapat tu mengalir semuanya untuk kebaikan. Mengalir semuanya untuk kebaikan. Sebab penyakit yang kita hadapi adalah kita bersalah nak alihkan semua benda. Sebab kalau mengalir semua kan habis je. Jadi kita bayangkan baru je masuk hujung bulan lepas, tiba-tiba tiap-tiap hari tu nombor dia bersusut je cepat-cepat kan. Takut biasa orang kalau orang-orang bisnes ke orang apa, takut kan ini rugi ke apa ni, duit keluar je kerja bila nak masuk. Okey, tapi orang ni tak takut. Sebab dia tahu ianya keluar bukan sia-sia. Ianya keluar untuk akhirat dia. Dan kalau Allah nak bagi, Allah bagi lagi, dan dia tak takut. Dia tak takut. Okey. Wa ma anfaqtum fi syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Tapi Allah tak cakap Allah akan ganti itu confirm sebiji jumlah dia. Boleh jadi Allah ganti dengan pahala untuk akhirat.
Yang penting disebutkan dia infakkan, dia belanjakan untuk kebaikan, untuk agama, untuk Allah siang dan malam. Maknanya saban waktu harta tu habis kerana Allah. Dan ini kita boleh cemburu pada dia. Bukan semata-mata nampak banyak duit, lepas tu dia masuk TV ke apa semata-mata macam tu terus kita jealous kosong macam tu je. Tapi nampak jelas ini membuktikan, ini juga satu benda yang membuktikan bahawa hatta dalam bab infak pun ada keadaan-keadaan boleh berlaku secara terang-terangan. Okay, sebab tak kalau macam mana kita jealous kat dia tak nampak. Macam mana kita nak cemburu kat dia kalau tak nampak. Okay. Sebab tu Allah sebutkan tentang apa ni, fikuna amwalahum sirran wa alaniyatan. Ada keadaan-keadaan kita boleh infak dalam keadaan bersembunyi atau alaniyah. Alaniyah maknanya terang-terangan. Jadi ada keadaan orang infak terang-terang tak ada masalah. Isunya sekarang dia infak terang-terang dan apa yang diinfakkan tu macam tak putus. Okey. Hari ni infak dan infak lagi. Dia bukan semata-mata nak tunjuk, nak show off apa semua. Orang dia tak perlu tunjuk pun orang nampak. Faham tak? Jadi beza dengan orang yang cuba tunjuk. Orang cuba tunjuk ni kena setting dulu, kamera kena letak sini dulu, kena ada team, kena ada bawa ni. Ni tak, dia tak ada prepare apa-apa. Memang kebetulan setiap kali apa yang dia buat tu ada orang kat tepi, ada apa. Allah yang bantu menyebabkan orang nampak. Bukan dia sengaja paparkan untuk tunjuk pada orang yang aku duk bagi ni, aku duk bagi. Tak. Ada beza antara kedua tu. Okay. Barangkali orang nampak tu orang kawasan perumahan dia je ke, atau orang-orang yang berkait rapat dengan dia dan orang tahu dia ni memang munfiqun, maknanya dia rajin infak. Orang dia rajin infak. Tapi media tak tahu pun tak apa. Bukan maksud orang tahu ni maknanya satu Malaysia kena tahu Facebook, kena tahu TikTok, kena tahu apa, tak semestinya. Okay, jadi orang macam ni kita layak untuk cemburu. Okay, layak untuk cemburu. Bila kita cemburu, maknanya boleh tak nak usaha untuk jadi macam dia orang? Memang itulah tujuannya. Dalam riwayat lain ada lafaz yang sedikit berbeza, yang bila digabungkan akan melengkapkan makna. Wa rawainahu aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay, dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mas'ud, la hasada illa fisnatain, sama juga. Okay, kecemburuan boleh berlaku pada dua keadaan. Pertama, dalam riwayat ni Nabi sebutkan harta dulu. Rajulun atahullahu malan, orang yang Allah bagi kepadanya harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, dan digunakan, habiskan ala halakatihi sehingga habis untuk kebenaran, untuk kebaikan. Wa rajulun, dan seorang lagi Allah beri kepadanya hikmah, atahullahu hikmah. Hikmah ni Allah selalu sebut beriringan dengan Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Okey. Dan ulama-ulama dalam tafsir biasa highlight, biasa Quran ni selalu didampingi dengan hikmah. Sebagaimana kita nampak Quran juga Allah selalu dampingkan dengan sunnah. Jadi sunnah antara maksud hikmah. Jadi Allah beri kepadanya hikmah seperti maksudkan Al-Quran, kefahaman terhadap Quran sebagaimana yang Nabi paparkan dan tunjukkan dalam kehidupannya, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Oh, yang ni kena jealous dengan dia. Okey. Allah bagi kepada dia hikmah. Allah bagi kepada dia kelebihan yang kita boleh cemburu pada orang ni dalam keadaan dia melaksanakan dan menyampaikan. Riwayat seterusnya, yang itu jelas ke ada apa nak tanya? Dua hadis tu setakat tu. Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, mungkin kat ujung-ujung nanti Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tentang kelebihan membaca Al-Quran walau satu huruf. Man qara'a harfan fi kitabillah au min kitabillah. Siapa yang baca walau satu huruf dalam Al-Quran, falahu hasanatun, dia dapat satu ganjaran. Dan agama ni, okey, inilah satu-satunya agama yang suka sangat bagi tawaran lipat kali ganda ni. Okey, bukan shopping kompleks je. Buy one free one ke, buy one free 10 ke apa ke. Agama ni lebih dulu lagi dah. Okey, setiap satu ganjaran itu
akan dilipat kali ganda 10 kali. Okey, akan dilipat gandakan 10 kali seumpamanya. Maknanya sama besar, sama ukuran dengan ganjaran yang asal kita dapat. Semua perkara yang kita lakukan, kebaikan apa pun Allah akan kali 10. Okey, senang tak kita nak buat macam tu ke anak-anak ke apa semua macam. Okey, alhamdulillah puasa cukup sebulan 30. Lepas tu kita pun bagi 100. Tapi ayah, Allah cakap, sudah, dia guna alasan. Kan satu kebaikan tu diganda 10. Tak pasal-pasal dia dah minta 1000 terus. Sebab sebulan puasa, kali dah dapat 100. So 10 kali ganda, minta 1000. Agama pun bagi 10 kali ganda. Kenapa ayah bagi 1 kali ganda je? Tak, asalnya RM1. asalnya RM10. Sebab tu kali 10 dah 100 dah pun. Jadi, kita susah nak buat macam tu kalau dalam praktik kehidupan. Tapi pemurahnya Allah, rahmat Allah, Allah jadikan banyak benda-benda Allah suka gandakan. Okey, satu huruf baca 10. Nasib baiklah kita tak rajin lah makna mengaji tu duk kira kan. Dia tak 10, saya 10. Banyak aku dapat ni 10. Buat akaun tepi, akaun pahala baca Quran. Okey, tak payah buang masa lah buat kerja-kerja tu. Takut pergi buat akaun tu pula hilang habis semua pahala. Sebab jadi riak pula atau ujub. Okey. Jadi Nabi SAW sebutkan satu huruf 10 kali ganda, dapat 10 pahala. Dan Nabi cakap kat sini, aku bukan bagi tahu bila sebut contoh alif lam mim. Aku tak anggap itu bukan satu huruf. Bukan 3 alif lam mim satu paket kita sebut tu sebagai satu huruf. Bal alifun harfun, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maknanya kalau nak dikira satu-satu, jadi dah 30 lah pahalanya. Okey. Apatah lagi kalau kita dah baca semua tu. Kita dah baca Fatihah keseluruhannya. Kita dah baca surah-surah. Walaupun duk semayang, kita kul huwallahu ahad je belaka. Banyak dah markah tu sebenarnya. Okey, tapi lagi banyaklah orang markah yang menghafal, yang baca satu juz, 2 juz ke apa ke. Okey, lebih banyaklah pahala dia orang. Dan ini antara tanda rahmat Allah kepada hamba-hambanya dengan pemurahnya, memberikan ganjaran yang banyak dalam setiap amalan, terutama untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga dalil menunjukkan walaupun membaca sahaja, kelebihan Al-Quran, baca sahaja dapat pahala. Walaupun tak faham. Okey. Riwayat seterusnya. Berapa dah jam? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri. Nama-nama sahabat yang ada abu-abu ni, kalau dengar je Abu Ummu, kita tahu tu bukan nama betul. Tu gelaran. Abu Sa'id al-Khudri, nama asal dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Macam Abu Bakar kita nak sebut sebelum ni kan. Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafa, Abu Dhar, Jundub bin Junadah, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Okey, sahabat-sahabat tu. So, nama-nama betul dia orang. Tapi kenapa nama yang popular tu kunyah? Sebab gelaran tu biasa. Maknanya dia agama ni benarkan seorang tu untuk dipanggil ataupun digalakkan memanggil seorang dengan nama yang disuka. Maknanya kalau dia suka dipanggil dengan kunyah dia. Okey, kunyah, dipanggil kunyah. Kena ada anak ke baru kunyah, boleh letak kunyah? Tak semestinya. Okey, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ada kunyah tapi dia tak ada anak. Dia panggil Ummu Abdillah. Nabi pernah sebut kat budak kecil seorang, Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Budak kecil tu bela burung. Anak burung kecil masa mati. Masa mati tu macam sedih lah, dia duk pegang-pegang macam tu. So Nabi pun tanya, apa jadi? Oi Abang Umair, apa jadi dengan burung tu? Okey. Dan jadi kat sini Abu Sa'id al-Khudri disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi. Allah sebutkan tentang Al-Quran. Man syaghalahul Qur'anu wa dhikri an mas'alati. Lafaz yang ada dekat dalam kitab At-Tibyan ni disebut, sesiapa yang Al-Quran dan usaha
zikir kepada Allah menyibukkan dia daripada berdoa kepadaku. Maknanya sebab dia rajin sangat mengaji, rajin sangat berzikir sampai tak sempat nak berdoa. Ya Allah, aku lapar ni. Ya Allah, aku punya kereta rosak. Tolong tunjuk aku cara mana aku nak boleh baiki. Ya Allah, aku tak ada duit. Murahkan rezekiku. Ya Allah, dia tak sempat. Semua sebab apa? Sebab sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir. Ada riwayat lain, lafaz dia beza sikit je. Okay. Juga dalam At-Tirmidzi juga yang lain yang sebutkan man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati. So, tapi maknanya tak lari jauh. Maknanya Quran menyibukkan dia daripada berzikir dan berdoa kepada Allah. Okay, mungkin kat sini orang cakap kan Quran tu zikir. Masalahnya. Betul lah, memang tu pun jawapan dia. Okay, isunya sekarang ni maknanya bagi orang yang merasakan baca Quran ni satu, berzikir ni maknanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua itulah. Dan berdoa tu doa minta. Okay. Jadi kat sini hadis qudsi ni bagi gambaran pada kita ya seolah-olah Allah nampak keadaan-keadaan manusia tu, sampaikan ada yang hamba-hamba dia yang sangat teruja berinteraksi dengan Al-Quran sampai tak terfikir dia ada apa-apa keperluan pun nak minta kepada Allah sebab sonok sangat dengan Al-Quran. Bukan sonok Al-Quran ni maknanya sepanjang 24 jam tu mengaji je kerja. Tak. Maknanya apa saja yang dia lakukan dalam kehidupannya semuanya berkait dengan Al-Quran. Okay? Dia mengaji, dia kaji, dia baca tafsir, dia tadabbur, dia qiyam baca Quran, dia solat dan semua berkait dengan Al-Quran. Menyebabkan dia macam tak terlintas. Sebab dah sonok sangat Quran tu, tak terlintas nak minta apa-apa ke Allah ke, nak berzikir masa ni. Allah jadikan kehidupan kita ni, kita tak akan ada apa-apa bahagian daripada agama ni yang bersifat sempurna. Maknanya kalau kita rajin beribadah, patutnya rajin baca Quran, patut rajin puasa, patut semua serentak semua. Tak. Ada orang yang terror buat puasa tapi bab qiyam problem sikit. Okay, ada orang terror bab mengaji tapi bab tu problem sikit. Ada orang power bab ni kurang sikit bab tu. Tak sama, kita tak sama. Okay, ada orang yang semua boleh tapi semua sikit je. Takat mana mampu lah. Okay, sebagaimana Allah sebut fattaqullahi mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Okay. Dan itu menggambarkan keadaan-keadaan kita ni. Jadi ada orang yang Allah jadikan dia mampu untuk sibuk Al-Quran, dia terlepas pandang, dia tak sempat nak fikir macam tu. Sama juga dengan Allah uji sebagian orang yang sibuk dengan ilmu contohnya. Jadi bab-bab ibadah tu yang standard wajib dia buat, tapi nak puasa sunat selalu ke apa tak sempat. Okey. Nak hatta sampai dia bukan tak solat berjemaah dia tak sempat. Okey. Dulu-dulu rasa pelik sebab kita tahu solat berjemaah ni kelebihan dia banyak apa semua. So selalu lepak kat UIA ke kat mana-mana kan macam kenapa lecturer ni, ustaz ni, syekh ni macam sibuk lagi kat dalam bilik dia dengan buat research ke apa ke, padahal dah azan. Tapi bila kita faham keadaan-keadaan yang pelbagai ni menyebabkan kita fahami bahawa hakikat realiti manusia tu sentiasa beza. Allah bagi kelebihan dia pada kemampuan dia untuk menjawab persoalan-persoalan umat dengan kajian dan seumpamanya, tapi bukan kelebihan dia pada ibadah. Maknanya bukan pada solat dia dalam keadaan apa yang wajib dia buatlah. Kita cakap yang ekstra. Hikmah jugalah Allah tak jadikan Allah tak jadikan kesepakatan umat mengatakan solat berjemaah tu fardu ain. Kalau tak kacau. Kalau tak kacau. Dia fardu kifayah. Okey, mazhab fiqh sepakat ini fardu kifayah, ada sebahagian buat ni. Sebab apa? Sebab ulama-ulama semua tahu, atas di kalangan ulama-ulama pun ada bahagian-bahagian ni sebahagian ulama tak dapat penuhi dengan sempurna. Okey, walaupun ini sangat digalakkan. Kenapa? Kerana perbezaan kita yang tak akan pernah sama. Jadi macam ni juga. Takkanlah ada orang boleh sibuk Al-Quran tapi tak sempat nak doa. Kan Quran sendiri suruh doa. Ini Allah sendiri begitu. Sampaikan Allah tawarkan apa? Dia ni sebabkan sibuk Al-Quran, tak sempat doa, tak sempat zikir. A'taitu afdala ma'u'tiya sa'ilina. A'taitu afdala u'tiya as-sa'ilina. Aku bagi kepada dia yang lebih baik
daripada apa yang aku bagi pada orang minta. Dalam keadaan tak minta, Allah bagi kat dia apa yang dia perlu. Dalam keadaan kita ni, hidup kita ni ada banyak tak benda yang kita tak minta tapi Allah bagi? Ke semua benda memang kita minta? Aku minta belaka seluar ni. Pen ni minta apa semua. Tak. Tapi Allah bagi tak? Allah bagi. Okay. Kemampuan nak datang sini ada ke yang setiap kali datang sini, ya Allah, pastikanlah aku sampai ke surau. Allah bagi sampai. Mana apa Allah bagi? Maknanya kita dalam kehidupan ni ada benda yang kita nak betul-betul minta. Jadi bergantung pada Allah bagi atau tak. Dan ada banyak benda yang Allah bagi dalam keadaan kita tak minta. Dan kita perlu. Kita perlu. Okey. Jadi begitulah keadaannya dalam keadaan maknanya Allah jadikan ada orang yang sibuk betul dengan Al-Quran, tak sempat berdoa, tak sempat apa, tapi Allah bagi kepada dia apa yang lebih baik daripada apa yang Allah bagi pada orang yang betul-betul minta. Okay, Nabi kemudian ni menyambung menyebutkan wafadlu, kelebihan kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami. Apa beza apa yang Allah sebut dengan apa yang kita tulis kat WhatsApp, apa yang kita tulis kat Facebook, apa yang kita tulis, apa yang kita cakap dengan kawan-kawan, apa semua ni? Bagaikan langit dengan bumi. Okey, bagaikan beza Nabi cakap ni kemudian Nabi sebut. Nabi SAW sebut, jadi kelebihan kalam Allah berbanding seluruh kalam. Sehebat mana pun kalam apa pun selain daripada kalam Allah, perbandingan dia bagaikan kafadlillahi ta'ala ala khalqihi. Bagaikan keutamaan kelebihan Allah berbanding makhluknya. Takkan samalah. Beza antara Khaliq dengan makhluk. Beza antara pencipta dengan yang diciptakan. Okey. Riwayat seterusnya. Hadis tadi ada apa nak tanya? Bagi ruang tanya gini. Sebab takut kan semua lagi tengah-tengah baca tu rasa macam lost, kejap letih kan. Banyak kerja kan. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pedas sikit ni. Dia pendek je tapi dia pedas. Nabi SAW sebut innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kail baitil kharib. Orang yang dalam hatinya tak ada apa-apa bahagian Al-Quran bagaikan rumah yang rosak, rumah yang roboh. Okey, seolah-olah tubuh kita ni dibandingkan bagaikan binaan. Okey, bagaikan binaan, bagaikan sebuah rumah. Dan tak sedikit juga Allah sebutkan tentang hakikat Quran ni boleh jadi satu bentuk pelindung bagi isi rumah. Nabi suruh rumah yang tak dibacakan Al-Quran padanya akan mudah diganggu dan seumpamanya. Atau bagaikan apa ni? Bagaikan kubur kan? Bagaikan kubur. So menyebabkan apa? Menyebabkan kita tahu Al-Quran yang dibacakan dalam ruang lingkup tempat. Sebab rumah ni sebenarnya fungsi dia apa? Asal kita beli rumah, kenapa tak tinggal je tepi sungai ke, tepi hutan ke apa macam dulu. Sebab kita nak tempat berlindung. Kita nak tempat yang kita boleh, ya sepanjang masa pakai baju kan. Ada time tu macam kalau boleh pakai singlet dengan kain pelekat, wah, duduk atas sofa. Okay. Adalah juga yang tak malu, depan-depan rumah pun dia pakai juga macam tu. Tapi kat rumah tu yang paling kita selesa, kita boleh buat apa kita nak. Sebab rumah diciptakan untuk makna kita jadi selesa dalam keadaan aib kita terlihat sesama ahli keluarga sahaja. Okay, yang kita tak buat kat luar rumah. Okay, makna isu aurat pun apa semua. Jadi dinding-dinding rumah itu pelindung. Rumah itu menyebabkan tempat kita selamat, rasa terlindungi. Tapi kalau dia dah rosak, tak berfungsi sebagai rumah, adakah kita boleh rasa selamat? Rasa dilindungi? Adakah aib kita selamat daripada dilihat orang? Kekurangan kita selamat dilihat orang? Okay? Yang berdengkurnya, tidur macam ni, kaki ke atas, ke bawah. Elok pagi tidur macam ni, malam esok bangun dah berubah bentuknya. Tak ada orang yang tahu. Tak ada orang tahu.
Melainkan lepas tu ajak pergi tidur, pergi haji sama-sama ke apa, ke hotel ke apa, tu lain cerita lah. Point dia yang nampak tu keluarga kita je. Keluarga kita je. Jadi itu rumah. Allah jadikan ia pelindung kita. Jadi Allah bandingkan Al-Quran tu bagikan rumah. Dalam keadaan dirinya tak ada Al-Quran, dia bagikan rumah yang kosong, rosak. Maknanya dia tak berfungsi sebagaimana rumah patut berfungsi. Dan bayangkan saban hari kita berada dalam keadaan binaan kita ni, tubuh kita ni rosak. Tak ada lindungan. Syaitan hasut senang je. Bagi hasut sikit je sakit hati dengan orang tu. Melenting. Baru ni pergi satu pejabat tabung haji. Nak uruskan apa ni, akaun, buka akaun untuk anak. Okay. Beratur nak buat macam mana kan? Dah dekat bulan Zulhijjah ni dah ramai lah orang yang dah dapat tawaran baru nak settlekan, nak pindah duit lah apa semua kan. Jadi pasal beratur panjang ni, dan kadang ada yang umur, agak berumur sikit, yang kerja jaga, susun apa semua ni, dia ikut arahannya. Okey. Ni macam-macam pula style dia orang. Nombor yang digital pun, printed pun ada juga. Nombor yang manual pula ada juga. Kita pun pening. Ni pakai sistem apa ni? Tapi ikut je lah kan. Kita tahu adalah tu halang-halang, adalah benda yang sebelum ni dah berlaku menyebabkan orang terpaksa guna sistem macam tu. Tapi of course lah, tak semua orang faham. Jadi tak semua orang faham ni, kita tinggal nak pilih. Kita nak luapkan rasa tak puas hati tu, atau kita nak pilih untuk tanya dengan baik, atau sabar sebagaimana orang yang sabar dan tunggu. Tapi akhirnya ada yang pilih untuk sebaliknya. Tiba-tiba suara tinggi. Okey. Tak kisahlah kopiah, berjubah, janggut putih panjang mana ke, sama je. Okay. Kadang-kadang benda ni yang jadi cakap, pandai nak pergi haji, panggil macam ni. Orang habis agama pula yang kena. Sebab dia dah berjanggut, dia berjubah. Dia pergi lepas, padahal isu dia memilih untuk meluapkan emosi dia. Setan cucuk sikit je. Kita pun tak adalah nak kata dia ni sebab Quran kosong daripada hati dia ni. Taklah. Kita tak simpulkan dengan mudah macam tu. Tapi nak bagi gambaran bagaimana Allah uji kita. Betapa kita dengan mudahnya dijentik, digelitik oleh syaitan dengan hanya beberapa keadaan simple-simple macam tu. Kat kereta, kat jalan, kat rumah jumpa orang, kat kedai, shopping komplek, kat mana ada orang buat hal sikit apa semua. Tu belum lagi kalau ada orang record masuk video. Cuba tengok balik muka macam mana. Handsome. Handsome muka-muka tu. Muka-muka mengamuk, lepas marah, ikut sebut suka hati. Okay. Kadang-kadang yang menjanggut ni lagi power carut dia daripada orang tak berjanggut. Boleh, dia lepas. Dia cakap je. Jadi kita harapkan maknanya dengan apa yang Nabi sebutkan ni, kita tahu bahawa hakikat yang menjadikan rumah kita kukuh dan teguh adalah Al-Quran yang ada dalam diri kita. Menjadikan kita juga satu bangunan yang kukuh dan teguh. Jangan biarkan tak ada langsung. Sebab tu Nabi bagi gambaran keringanan sikit. Ada syai'un minal Quran. Paling tidak ada bahagian daripada Quran dalam diri kita. Okay. Saya katakan ni paling tidak tak adalah buat kita betul rasa, ada juga Fatihah dalam diri kita. Semua hafal Fatihah. Cuma kena tadabbur lah, kena faham lah kan. Okey. Seterusnya, yang tu. Seterusnya, riwayat daripada Abdullah bin Amr. Saya rasa macam bila baca banyak hadis ni saja pun rasa macam beratnya. Ini saja balik pun saya tak tahu yang mana satu aku nak praktis dulu ni. Riwayat seterusnya tentang apa yang berlaku ke akhirat. Okey, walaupun riwayat ni sebagai ulama menilai yang dhaif, sebenarnya dah masuk isyak dah kan. Okey, saya ambil lagi dalam 5 minit macam tu. Okey. So riwayat ni dah nak habis bab ni. Bolehlah habiskan bab ni. Nabi SAW sebutkan yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi. Malaikat akan sebut kepada orang yang hafal, orang yang ada bahagian-bahagian Al-Quran dalam dirinya. Malaikat cakap kat dia,
Baca Al-Quran, apa yang kau ingat, apa yang kau hafal, apa yang kau faham. Wartaki, dan naiklah. Seolah-olah sambil baca tu, kita tengah Allah sediakan lift. Sambil baca tu, lift tu naik. Lift tu naik. Okey? Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah dengan tartil, dengan elok, dengan baik sebagaimana engkau baca dengan baik di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u, kerana kedudukan engkau tingkat tu adalah pada ayat yang terakhir yang kau ingat, hafal dan baca dan faham. Okey? Di syurga. Setiap kali baca hadis ni rasa macam syukur juga sikit. Sebab apa? Paling tidak 37 settle. Sebab Fatihah juga. Fatihah kan? Ambil lah Qul Huwallahu Ahad. Okay lah, belas lah juga boleh naik. Syurga ada berapa tingkat? Syurga ada berapa tingkat? Anak syurga datang. Banyak. Kalau ikut hadis ni makna apa? Ikut jumlah ayat Quran. Kalau ikut hadis ni. Kalau hadis yang cerita pasal orang syahid ada sebut 100. Kalau ikut hadis ni makna apa? Makna kadar ayat Al-Quran tu satu level ikut ayat Quran. Okey. Masa mula-mula baca hadis ni kita rasa macam alamak aku tak hafal Quran, tapi lupa kita hafal Fatihah. Okey, paling tidak dah hafal Fatihah. Okey, aku ada surah Fatihah, Ikhlas, An-Nas. Ni dah rajin dah baca semua solat kan. Surah-surah yang lain. Bolehlah dapatlah tingkat 20, tingkat 30 kan. Kalau apa ni, kalau apartmen ke kondo ke kita fikir panjang pun dapat okeylah kan. Tapi kalau banyak, apatah lagi. Sebab kelebihan syurga adalah lebih tinggi, lebih bagus. Okey, sebab syurga maknanya sampai Al-Firdaus tu dalam keadaan dia tajam, maknanya betul-betul paling tinggi lagi kecil. Okey, kawasan dia. So, jadi kedudukan kau pada akhir ayat yang terakhir yang engkau baca, ayat yang terakhir yang engkau baca. Okey. Macam mana betul, macam sebenarnya macam mana ke apa semua soalan-soalan yang timbul seterusnya kita jawab dengan usahalah masuk dulu syurga. Okey, apa-apa soalan yang timbul selepas tu, apa bayangan-bayangan nak digambarkan, kalau baca ikut qiraat lain ke, kalau tajwid tak betul ke, settlekan masuk syurga dulu. Usaha masuk syurga dulu, baru nanti sampai kat lift tu, baru tanya malaikat. Saya nak baca tajwid saya tak berapa bagus ke apa ke. Mana tahu sampai kat situ tiba-tiba tajwid elok kan. Riwayat seterusnya tadi tu dekat Tirmizi dengan Nasa'i. Riwayat seterusnya saya baca dengan pantas, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi. Siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Okay, kelebihan yang Allah berikan ganjaran tersebut malah kepada mereka yang mempunyai hubungan silaturahmi dengan kita. Siapa yang menghafal Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, lalu kedua orang tuanya akan dipakaikan dengan mahkota di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Cahaya yang terhasil daripada mahkota tu lebih hebat dan lebih indah berbanding cahaya matahari di dunia. Fama zannukum billadhi amila bihadha. Apatah lagi, bukan setakat yang hafal, apatah lagi yang mengamalkan. Lagilah besar ganjaran. Dalam riwayat yang seterusnya daripada Ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran, Allah tak akan mengazab seseorang yang hatinya menghafal Al-Quran, yang menyimpan Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah ta'ala. Dan Al-Quran ini hakikatnya bagaikan hidangan Allah. Ya Allah bagi ruang untuk datang ni hidangan, ruangan. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapa yang masuk dalam ruangan keamanan, ruangan yang Allah berikan ini, maka dia akan selamat. Wa man ahabbal Qur'ana falyabshur aw yabshar. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka bergembiralah dengan ganjaran-ganjaran yang Allah akan sediakan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, riwayat daripada Abdul Hamid Al-Himmani, qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'anil rajuli yaghzu
ahabbu ilaika wa yaqra'ul Quran. Al-Himmani ditanya Sufyan Ats-Tsauri tentang orang yang berperang atau baca Al-Quran, yang mana kau suka? Yang pergi berperang atau hafal mengamalkan Al-Quran, yang mana kau suka wahai Sufyan Ats-Tsauri? Dia cakap yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana. Dengan konteks yang sesuai, of course. Kalau kita nak kata saya macam tu, kalau ada panggilan jihad aku tak payah pergi, aku baca je Quran. Tak, ya Al-Quran kat sini dengan konteks yang kita dah sebutkan tadi, dia hafal, dia faham, amalkan. Maknanya jadikan ia kehidupannya. Okey, maka ia pada bahagian seperti mana yang Allah sebutkan ketika bagi orang yang falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatin liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hendaklah ada daripada kalangan kalian tu ada satu kumpulan nak pergi perang dan satu kumpulan daripada kalangan mereka yang stay tafaqquh fid din, belajar agama. Supaya nanti orang yang pergi perang tu balik, ada orang yang boleh bagi peringatan. Sebab dia orang ni pergi perang, bukan dia orang pergi satu hari balik malam. Pergi perang 2-3 bulan apa semua. Jadi kalau ada improvement, ada benda-benda yang semua ketinggalan, dia orang balik, dia orang dapat belajar. Sebab ada orang yang stay belajar agama. Okay, menunjukkan apa? Menunjukkan menuntut ilmu seolah-olah kedudukannya Allah bagikan pengecualian yang hebat, boleh exempted, boleh dikecualikan daripada hadir jihad yang sebenarnya juga wajib. Okey. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri sebut macam tu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti mana yang kita dah sebutkan hadis ini di awal bab ini, dan kita akan berhenti di sini. Okey, dan selepas ini kita akan masuk bab yang kedua. Okey, bab yang kedua fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan pembaca penghafal Al-Quran berbanding tak orang-orang lain, berbanding orang-orang lain dan bacaan-bacaan lain. Saya rasa cukup sangat tu dulu. Ada soalan? Satu je. Ha? Ha. Macam mana nak amalkan supaya tak ada hasad? Macam mana nak amalkan supaya tak ada hasad? Susah. Okay. Kat sini pun kalau saya sebut salah, masa awal fikir macam nak try tanya soalan, siapa kat sini rasa tak pernah hasad? Tak ada orang kuat angkat tangan. Okey, takkan ada yang mengatur macam tu. Tapi kita katakan sebab kita tahu kita bukan insan sempurna, kita buat silap selalu. Jadi hasad ni antara bahagian kesilapan-kesilapan kita yang kita boleh berlaku sama ada kecil atau besar. Ya, fokus kita adalah mengekang. Sebagaimana marah kita disuruh kekang, okey, begitu juga hasad kita usaha untuk kekang. Dalam masa yang sama kita rawat dengan apa? Dengan memuji, dengan doakan kebaikan untuk orang tu, dan isti'adzah antara benda, sebab hasad memang datang daripada syaitan. Okey, isti'adzah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, auzubillah. Bagaimana macam kita baca apa, qul a'udzubillahi binnas kan, syarri hasidin idza hasad. Apa lagi? Banyak sebenarnya Nabi sampaikan pesanan-pesanan bagaimana kita berdoa. Doalah antara tak ada, saya tak nampak yang lain antara cara. Selain daripada kita sentiasa beramal, sentiasa menyerahkan urusan pada Allah, sentiasa bersangka baik, sentiasa berusaha untuk memberi manfaat pada orang. Okey, bagi manfaat pada orang ni sangat bantu hasad, hilangkan hasad. Okey, selalu bagi manfaat pada orang, tolong orang apa semua akan buat kita hilang hasad. Mana orang selalu dapat benda baik sebabkan kita banyak memang kita sebab yang menyebabkan hasad biasanya sebab kita tak buat apa-apa, Allah bagi kebaikan pada orang lain, kita tak dapat kebaikan sebab kita tak berusaha untuk dapat perolehi kebaikan dan menyampaikan, memberi kebaikan. Itu yang saya teringat buat masa ni. Saya rasa banyak pesan-pesanan ni juga boleh ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lain untuk mendapatkan apa lagi formula-formula penting bagaimana untuk mengelakkan diri daripada hasad. Yang penting kita teruskan doa, ya Allah lindungi kami daripada sifat hasad,
Jauhkan kami daripada merosakkan diri kami dan keluarga kami dan seluruh orang yang berada di sekeliling kami. Okay, jauhkan dia daripada keburukan seperti mana yang berlaku antara Yusuf dengan adik-beradik dia sebabkan hasad. Okay, Nabi Yusuf dengan adik-beradik semua sebabkan hasad. Okay, walaupun mereka daripada keluarga Nabi. Jadi Allah lindungi kita semua daripada semua itu, dan Allah jadikan hati kita sentiasa tenang dengan apa saja yang Allah kurniakan kepada kita dan orang lain. Bersabar dan bersyukur dengan segala nikmatnya, dan zahirkan kesyukuran itu dengan amal dan ibadah dan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.